telah hilang sifat kemuliaan, kesucian. Adapun filem timur, sama ada orang Islam kita, orang Melayu ataupun orang Hindi, kita tengok filem dia ialah filem anak cinta pada ibu. Anak tak boleh derhaka pada ibu. Tuan-tuan tengok filem Afghanistan mesti menangis. Ada hero ke, penjahat ke, bila ibu dia larang, penjahat pun jadi lemah. Kenapa? Kerana taat pada ibu. Itu maksud apa? Maksud kesucian yang ada lagi belah timur. Dan kesucian ini mesti bermula daripada agama kita Islam. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan, itulah hakikatnya mengapa kita mesti faham bahawa kecintaan kita pada Rasulullah adalah segala-galanya. Bila Nabi dihina oleh kerana negara kita ataupun dunia Islam ini jauh daripada hukum Islam, tak apalah, kita nyatakan bantahan. Ada hak kita nak isytihar, bunuh tu biarlah, itu sudah pada ulama. Jangan kita sendiri pandai-pandai. Ada, kerana hukum ni adalah bukan kerja individu, bukan kerja masyarakat, tapi kerja adalah kita fatwa ulama ataupun kalau sebuah negara Islam itu cerita perundangan Islam. Jangan kita buat hukum sendiri. Itu salah. Itulah yang saya nak sebut mengenai asas mengapa kebangkitan umat hari ini adalah kebangkitan yang benar. Cuma perlu dikawal dan kita usahakan supaya kebangkitan cinta pada Nabi ini dah kemuncak dia ialah bukan dengan hanya bangkit lawan mereka, lawan siapa-siapa, tapi kemuncak dia ialah kita bangkit dengan kembali pada ajaran Nabi. Bila kembali pada ajaran Nabi, kita akan jadi gagah. Bila jadi gagah, tak ada sebab orang nak hina lagi. Orang hina hari ini kerana kita lemah. Kerana kita lemah. Macam kita buat di Amerika, di kedutaan dulu. Bukan main lagi semangat kita dah. Pengurusi kata paling ke sana, kita nak takbir pada mereka. Paling semua beribu paling. Takbir Allahu Akbar. Mereka buat dah. Kita pergi serah, tak ada seorang pun pegawai dia yang turun. Yang terima adalah ketua pegawai keselamatan. Gak bawah tu yang terima. Maknanya walaupun kita rasa kita dah hebat, tapi musuh melihat kita mudah. Ada 10,000 sekali bom dia. Kenapa? Kerana musuh melihat umat Islam terlalu lemah. Maknanya demonstrasi kita itu benar, tetapi dia tidak selesai di situ. Apatah lagi yang duduk selawat dalam bilik sejuk. Lagi-lagilah tak ada apa-apa. Paling mereka lagi seronok. Ada. Kalau puak-puak ni nak pergi mereka, dia bagi begitu je risau. Kenapa? Tak bahaya langsung. Maknanya yang keluar isytihar nak perang ni pun mereka tak heran. Kerana mereka tahu selagi mana umat Nabi Muhammad tak kembali pada Quran, tak kembali pada isi akhlak dan ajaran Nabi, maka selagi itulah kita ni akan jadi lemah. Jadi insya-Allah kita ambil lah, Allah Ta'ala buat ni sebagai satu test ujian pada kita nak tahu iman kita. Maka apabila kita dah ada kebangkitan iman tu, kita cepat-cepat tuan-tuan semua untuk kembali kepada Allah Ta'ala dan wallahu a'lam bishawab. Perkongsian dan pencerahan sangat menarik berkaitan cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berkaitan dengan filem Insan Muslim, tuan-tuan, filem yang mengenai Nabi. Saya rasa tuan-tuan kalau kita luaskan skop lebih luas, bagaimana banyak juga filem-filem yang kita lihat, filem-filem yang tidak berlandaskan kepada syariat. Kalau kita dengan KL gangsternya, Kepung gangsternya, tuan-tuan, bini-biniku gangsternya, tuan-tuan, rempit lagi, macam-macam Bosia, Jalan Pulang, macam-macam filem, tuan-tuan. Saya rasa ini juga antara pelecehan kepada Islam dan syariat, tuan-tuan. Mohon komen daripada pengarang filem Ada Hamid, mengapa filem hantu, filem gangster ni jadi fenomena negara kita. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Dahsyat Ustaz, tahu banyak tajuk filem, saya sendiri tak apa ambil tahu. Okey, sebenarnya dalam industri filem ni dia bermusim. Okey, kalau tiba musim macam buah-buahan jugalah, tiba musim durian banyak kan. Okey, sekarang ni kira musim hantu, tapi saya pelik juga musim hantu ni lama sangat, tak habis-habis lagi musim hantu ni. Dan ianya berlaku kerana apa? Okey, kerana duit. Itu je. Bila satu filem orang buat, filem ni laku, box office, meletup, orang lain akan ikut. Yang ni buat hantu, yang ni pun hantu, yang ni pun hantu. Jadi lama-lama kita dimomokkan semuanya cerita hantu. Jadi kalau kita tengok sekarang, benda ni berlaku, kalau kita tengok sekarang ni, semua orang kebanyakan kenapa orang tak takut dengan Allah? Sebab dia orang tak nampak Allah. Tapi kebanyakan sekarang orang takut dengan hantu. Sedangkan hantu pun orang tak nampak. Itu jadi pelik. Itu katakan medium dakwah sebenarnya adalah filem. Filem bila kita sampaikan bentuk ni, orang akan takut. Contohnya macam, okey, alhamdulillah lah, macam saya ada anak angkat seorang tu, dia tak takut hantu pula dia tu. Tapi adalah anak-anak jiran kan baik, tak berani nak ke sana ke sini, takut, nanti jumpa momok, nanti jumpa pocong semua.
Kerana itu kata dalam industri ni semuanya berlaku kerana mereka sanggup buat apa saja kerana duit, tapi mereka lupa yang mereka nanti esok kaya kat dunia tapi takut miskin kat akhirat. Itu yang berlaku sekarang ni. Kita tengok mereka hanya memikirkan kekayaan di dunia. Sedangkan kalau ikut musim, pernah juga dulu pernah muncul satu musim filem tentang berkaitan dengan Islamik. Kalau tengok di Indonesia ketika Cinta Bertasbih apa semua kan, kita lihat macam filem itu saya agak setuju kerana hero dengan heroin dia memang asalnya orang yang berpendidikan agama yang tinggi. Jadi mereka kat situ pun memang buat pun berlandaskan syariat. Okey, dan kita tengok kat sini di Malaysia ada 2 filem Cinta Islamik, tapi itu pun saya pelik juga kerana produsernya adalah Cina, orang Islam sendiri tak buat. Itulah mungkin berkaitan dengan hati tadi Ustaz kan. Allah belum bukakan hati mereka lagi untuk membuatkan betul-betul filem dakwah. Dan apa yang kita boleh buat sekarang ni sama-samalah kita berdoa. Kita berdoa agar negara kita betul-betul menjadi sebuah negara Islam yang betul-betul melandaskan syariat, bukan sekadar nama Islam tetapi yang lain-lainnya semua tak tahu ke mana, semua menyelam kan. Jadi itulah harapan saya juga dalam industri saya, supaya nanti ada satu berlaku perubahan. Semoga mereka semua, saya selalu doa-doakan kawan saya, semoga mereka semua insyaAllah berhijrah dengan hati, bukan sekadar orang kata luaran, tapi dengan hati juga, supaya dapat membantu sama-sama mengangkat Islam dalam martabat yang tertinggi negara kita insyaAllah. Allah Allah. Terima kasih jawapan yang ringkas muslimin dan muslimat. Mohon penggulungan daripada Fadil Ustaz Nik Muhammad Abdul. Baik muslimin dan muslimat sekalian, kita memilih tema cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana isu yang melanda umat Islam tuan-tuan ialah maruah Nabi dipijak-pijak. Di mana kita? Kalau zaman Nabi saya pernah sebut tuan-tuan dalam kuliah kita berkaitan Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi ditawan oleh Banu Amir dalam peristiwa Yaum Ar-Rajab. Ingat kisah yang 10 orang yang Ar-Rajab 8 kena bunuh, 2 dijual kepada Banu Amir. Baik semasa di Mekah tuan kena lokap, kena kurung. Akhirnya Banu Amir dan pemimpin Mekah Abu Sufyan bin Harb bawa Khubayb bin Adi ke Tanaim tuan sekalian. Baik bawa ke Tanaim, maka dipalang Khubayb bin Adi. Mereka nak bunuh Khubayb bin Adi dan diberi offer, beri tawaran. Kata Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, wahai Khubayb, mau atau tidak tempat kamu ini kami gantikan dengan Muhammad. Kamu balik semula ke Madinah dan kami pancung, kami penggal leher Muhammad. Jawab Khubayb bin Adi, pemuda yang beriman, demi Allah, aku tidak mahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang sekarang berada di tempatnya tertusuk dengan sebilah duri sekalipun, dan aku balik bersama dengan keluarga aku. Jawab Abu Sufyan, aku tidak pernah melihat manusia ramai yang menyintai sahabat-sahabatnya sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad menyintai Muhammad. Tuan-tuan, ini kisah sahabat-sahabat yang mereka sanggup menjadikan diri mereka perisai untuk selamatkan Nabi. Bukan kisah Khubayb saja, Nusaybah muslimat berdarah-darah dia pertahankan Nabi, jadi benteng perisai Nabi dalam peristiwa perang Uhud pada tanggal 7 Syawal hari 1 tahun 3 Hijrah. Sahabat-sahabat seperti Abu Dujana mati syahid berbantalkan kaki Nabi. Abu Talha hilang mata tuan-tuan kena panah musuh. Belakang dia Nabi tuan-tuan sekalian. Mereka rela mati bergalang tanah daripada hidup, bercerminkan bangkai demi menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita pakai muhasabah saya tuan-tuan, di mana kita saat Nabi kita dihina, ada rasa marah ke tidak, cemburu ke tidak tuan-tuan sekalian. Jadi saya ingat sekarang itulah perkongsian kita forum Zulkaadah kita tuan-tuan, sempurna dengan memperingati dan menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengarah filem Ada Hamid dan juga Al-Fadhil Ustaz Nik Muhammad Abdul, Nik Abdul Aziz datang jauh daripada Kelantan, dan pada malam ini ada usrah tuan-tuan, 2-30 orang artis daripada pengarah filem, penerbit filem, artis nasib, rock pada tuan-tuan kumpulan ekspedisi tuan sekalian. Ramai kami ada 2-30 orang anggota usrah dan artis. Jadi mana kami buat usrah tuan sekalian. Jadi artis yang berjalan kita topak dengan ilmu, kita bina ukhuwah sama mereka tuan-tuan. Dan yang kita target tuan-tuan satu masa Malaysia ni ada filem-filem Islami insya-Allah. Minggu depan kita start dengan filem YouTube dulu. Only 2 tuan-tuan sekalian. Tunggu meledak di pawagan YouTube tuan-tuan sekalian. Insya-Allah. Jadi terima kasih. Sebelum tadi mesej daripada Tuan Haji Rafiq Ismail Musim-musim ke semangat pelajar medik tuan-tuan adik Filza Akilah Azmi. Dia ada tajaan untuk masuk belajar tuan sekalian. Ada di belakang tu ada tabung 5 dan disekalikan dengan tabung pembinaan asrama tahfiz, asrama tahfiz Anwar. InsyaAllah kita pakai sumbang. Dan tuan-tuan, saya minggu lepas tidur di Matin tuan sekalian, Matin Mahat Tafi Manawawi di Perlis. Allah tuan-tuan sekalian, saya tengok Mahat dia sangat berjaya. Kuliah dia tuan-tuan 1000 orang kuliah di Matin. Saya tengok bangunan dia, saya tidur sana, saya pun ingat wajah tuan-tuan. Inilah orang yang menerima kepada
mati dalam tuan-tuan akhirat, tuan-tuan semua dapat rasa pahala yang tuan-tuan akan menuai hasil tuan akhirat. Samalah di mana-mana pusat tuan-tuan buat dah muncul tuan-tuan Ustaz Siddiq Nur, di besuknya, di setiunya hasil persembahan tuan-tuan. Tahniah, terima kasih. Wallahu alam. Kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah surah Al-Ikhlas.